Pada hari ini, saya Nur Aila binti Alias mewakili ahli kumpulan saya iaitu Dr. Azrizan binti Abu Bakar akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Luasan Makna Muda, Analisis Semantik Kognitif berdasarkan Teori Prototype. Okay, baiklah. Untuk bahagian pengenalan, kita boleh lihat bahawa pada masa kini, perkembangan bahasa terutamanya bahasa Melayu semakin meningkat dalam kalangan masyarakat. Dan hal ini merupakan satu perkara yang perlu dikekalkan kerana proses perluasan makna sangat penting dalam memastikan bahasa Melayu terus berkembang, relevan dan juga bertahan seiring dengan peredaran masa. Dan perluasan makna yang berlaku terhadap perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu ini telah mendorong kepada wujudnya polisemi. Dalam konsep polisemi ini, ia merujuk kepada satu perkataan yang mengandungi pelbagai makna. Oleh yang demikian, kajian ini dilaksanakan bagi meningkatkan lagi variasi kajian yang berkonsepkan perluasan makna, terutamanya bagi perluasan makna yang berlaku dalam leksikal muda. Okay, bagi menghasilkan kajian ini, kami telah meneliti beberapa kajian lepas sebagai rujukan ataupun panduan utama. Okey, kajian yang pertama adalah kajian yang dilaksanakan oleh Nur Fazila Abdul Hamid pada tahun 2015. Kajian ini dilaksanakan untuk meneliti aspek perluasan makna bagi perkataan ringan dan data bagi kajian ini diperoleh melalui data korpus Dewan Bahasa dan Pustaka dan pemilihan perkataan ringan dilakukan disebabkan oleh ia merupakan salah satu perkataan yang berpolisemi. Dan seterusnya, kajian lepas yang kedua yang telah dirujuk sebagai panduan adalah kajian oleh Anida Sarudin dan juga Nur Hashimah Jalaluddin pada tahun 2015. Dan kajian ini dilaksanakan disebabkan oleh penyerapan kosakata asing dalam bahasa Melayu dan perkataan wakaf yang berasal daripada bahasa Arab telah dipilih sebagai data kajian. Okay. Seterusnya, kajian ini juga turut merujuk kajian lepas oleh Nur Fazilah Nordin pada tahun 2016. Dalam kajian ini, pengkaji telah menjalankan kajian perluasan makna perkataan payung. Jadi, kajian ini didasari oleh teori semantik kognitif yang dilakukan mengikut kaedah analisis teks dengan elemen linguistik korpus. Dan akhir sekali adalah kajian lepas oleh Alias Ismail pada tahun 2018. Kajian ini dilaksanakan untuk meneliti aspek perluasan makna perkataan dedak yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat kita terutamanya dalam bidang politik. Okey, baiklah, beralih pula kita ke bahagian metodologi kajian. Kajian kami dilaksanakan berdasarkan kaedah analisis teks dan juga instrumen soal selidik. Dan soal selidik ini dilakukan berdasarkan perisian Google Form. Bukan itu sahaja, kajian kami turut dilaksanakan berdasarkan teori prototype oleh Elian Rose pada tahun 1975. Untuk bahagian data dan responden kajian, data kami terdiri daripada 150 perkataan muda yang telah diperoleh melalui Concordance Dewan Bahasa dan Pustaka DBP yang terdiri daripada 3 sumber yang utama iaitu buku, majalah dan juga akhbar. Untuk bahagian responden kajian kami merupakan responden yang terdiri daripada 125 orang pelajar meja Bahasa Melayu IPG Kampus Sultan Nizam. Hasil dapatan kajian kami mendapati bahawa makna leksikal muda ini boleh dibahagikan kepada makna teras dan juga makna pinggiran. Makna teras merujuk kepada makna utama leksikal tersebut, manakala makna pinggiran merujuk kepada makna sampingan ataupun makna
lain bagi perkataan tersebut dan ia boleh disesuaikan berdasarkan konteks penggunaannya dalam sesuatu ayat. Jadi secara jelasnya kita boleh lihat bahawa makna teras bagi leksikal ini merujuk kepada umur ataupun usia seseorang kerana domain penggunaannya dalam kumpulan data kami merupakan domain yang paling tinggi, iaitu sebanyak 117 kekerapan berbanding dengan domain-domain yang lain. Dan kita boleh lihat bahawa domain kata nama khas mencetakkan 23 kekerapan diikuti dengan domain status 6 kekerapan dan juga domain perwatakan, domain kematangan bagi buah-buahan, domain warna dan juga domain tahap pendidikan mempunyai kekerapan yang paling minimum, iaitu satu kekerapan ataupun sekali sajalah dalam data kami. Oleh yang demikian, domain-domain selain daripada domain usia telah dikelaskan sebagai makna pinggiran. Okay. Untuk bahagian dapatan kajian pengetahuan am tentang perluasan makna, secara keseluruhannya majoriti responden telah memilih skala Likert setuju tentang mereka mampu mengetahui dan juga memahami konsep perluasan makna. Bukan itu sahaja, mereka juga dilihat bersetuju bahawa perluasan makna ini merupakan satu proses perubahan makna yang khusus kepada yang lebih umum, dan mereka turut bersetuju bahawa proses perluasan makna ini merupakan aspek yang paling penting untuk memastikan perkembangan bahasa Melayu pada masa akan datang. Dan kita boleh lihat bahawa responden seramai 78 orang responden juga telah menyedari bahawa perkataan muda kini mengalami proses perluasan makna seiring dengan peredaran zaman, dan akhir sekali 58 orang responden pula turut bersetuju tentang perluasan makna muda yang semakin digunakan sebagai kata nama khas dalam situasi tertentu. Dan secara keseluruhannya, apa yang boleh saya rumuskan dalam dapatan kajian ini, kebanyakan responden ataupun majoriti responden sememangnya memilih skala Likert setuju bahawa mereka mempunyai pengetahuan am yang boleh dikatakan agak baik dalam konsep perluasan makna. Okey, untuk bahagian dapatan kajian makna pinggiran, kita boleh lihat bahawa kebanyakan responden memahami dan mampu menguasai setiap makna leksikal muda berdasarkan konteks penggunaannya, dan hal ini boleh dibuktikan melalui item yang keenam, iaitu daunnya berwarna hijau dan mempunyai urat tengah daun yang berwarna hijau muda. Dalam konteks ini, jelas bahawa hijau muda merujuk kepada aspek makna, dan hal ini telah disokong oleh seramai 120 orang responden yang telah memilih makna warna untuk disesuaikan dalam item tersebut. Hal ini kerana warna hijau muda dalam item ke-6 ini merujuk kepada warna hijau yang kurang gelap ataupun pucat. Walau bagaimanapun, terdapat 4 orang responden yang telah memilih makna tahap kematangan untuk disesuaikan dalam leksikal muda yang terkandung dalam item ke-6. Tetapi makna tahap kematangan ini bukanlah makna yang tepat, kerana tahap kematangan ini lebih sesuai diaplikasikan untuk ataupun dalam konteks binaan ayat yang berkaitan dengan buah-buahan. Okey, walaupun kita dapat lihat dengan jelas kebanyakan responden memahami makna leksikal muda dalam sesuatu binaan ayat, terdapat juga satu item yang mampu menimbulkan kekeliruan responden dalam menentukan makna sebenar bagi leksikal muda dalam ayat yang tertentu.
Dan hal ini dibuktikan melalui item yang ketiga, iaitu sekaligus ia menyaksikan kekalahan seorang Menteri Kabinet Sarawak, Menteri Muda dan setiausaha politik. Dalam hal ini, secara keseluruhannya kita boleh katakan bahawa Menteri Muda ini lebih sesuai diterangkan berdasarkan makna tahap kedudukannya. Hal ini kerana Menteri Muda merujuk kepada seseorang yang mempunyai pangkat yang lebih rendah berbanding ketuanya ataupun ketua menteri. Dalam hal ini adalah merujuk kepada ketua menteri. Dalam erti kata lain, ia merujuk kepada Menteri Muda merupakan seorang pembantu ataupun pelapis kepada ketua menteri tersebut. Dan hal ini telah disokong oleh 68 orang responden yang telah memilih makna tahap kedudukan bagi item yang ketiga yang merujuk kepada Menteri Muda. Walau bagaimanapun, terdapat juga segelintir responden yang agak keliru dan telah memilih makna tahap pendidikan, tahap kematangan dan juga usia bagi menjelaskan leksikal muda dalam konteks ayat tersebut. Seterusnya, untuk bahagian hasil dapatan kajian makna pinggiran kata nama khas, kita boleh lihat bahawa kebanyakan responden telah memahami bahawa makna leksikal muda ini turut boleh dikategorikan di bawah makna kata nama khas. Dan sebagai contoh, hal ini telah dibuktikan berdasarkan item yang ketiga, iaitu tempat lahir Kampung Bangul Tuan Muda Manik Kuala Terengganu. Dan dalam item ini, makna yang paling banyak dipilih oleh responden adalah makna kata nama khas yang merujuk kepada makna tempat di Terengganu. Dan hal ini telah dibuktikan berdasarkan pemilihan yang dilakukan oleh seramai 123 orang responden yang terlibat yang bersetuju bahawa makna leksikal muda yang terkandung dalam item ketiga perlu disesuaikan dengan nama tempat. Manakala terdapat 2 orang responden yang telah memilih makna tahap kedudukan sebagai makna yang terkandung bagi item yang ketiga, iaitu Kampung Bangul Tuan Muda. Dan dalam hal ini, makna tahap kedudukan bukanlah makna yang tepat kerana item ketiga bukanlah mengandungi makna tahap kedudukan seseorang dalam hierarki, tetapi ia lebih merujuk kepada satu lokasi yang terletak di Kuala Terengganu. Dan seterusnya, kita juga boleh lihat bahawa terdapat sedikit kekeliruan dalam kalangan responden dalam menentukan aspek makna bagi item yang keenam, iaitu di Malaysia, Akademi Al-Quran, Imam Muda, Ustazah Pilihan dan Solehah adalah antara rancangan TV. Dalam hal ini, walaupun majoriti responden iaitu 84 orang responden telah memilih frasa Imam Muda yang mengandungi makna kata nama khas iaitu nama rancangan televisyen, tetapi terdapat juga segelintir responden yang telah memilih makna tahap kedudukan, tahap pendidikan, tahap kematangan dan juga usia untuk disesuaikan dalam leksikal muda bagi frasa Imam Muda. Walau bagaimanapun, makna-makna tersebut tidak tepat. Yang paling tepatnya adalah makna kata nama khas kerana item ke-6 sebenarnya menjelaskan bahawa Imam Muda merupakan salah satu rancangan televisyen di Malaysia. Jadi kesimpulannya, perluasan makna yang berlaku
terhadap leksikel multi ini menunjukkan bahawa perkataan ini bukan sahaja berperanan menerangkan aspek umur ataupun usia seseorang, malahan ia turut berfungsi untuk menerangkan makna-makna yang lain sejajar dengan peredaran masa. Dan hal ini dilihat banyak menyumbangkan kebaikan kepada sesuatu bahasa, terutamanya bahasa Melayu ataupun bahasa kebangsaan kita supaya kekal relevan. Dan penguasaan setiap masyarakat, terutamanya para pelajar meja bahasa Melayu, IPG Kampus Sultan Nizam sangat memainkan peranan penting dalam usaha memartabatkan kembali bahasa Melayu pada masa akan datang. Jadi, sekian sahaja daripada saya untuk pembentangan kali ini. Terima kasih.